Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati saudara Ustaz Rizal, Ustaz dan Hadi selaku moderator, pihak pengurusan Global Ihsan Malaysia, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 24 hari bulan 11 2023 bersamaan dengan 10 Jumadal Ula 1445. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Tafsir surah Ali Imran, kita masuk berada di ayat 161 sehingga 164 insya-Allah. Tajuk yang kita bincangkan tentang hukum mencuri harta ghanimah. Dia panggil ghulul. Dan juga isu pegawai yang dilantik oleh kerajaan mengambil hadiah. Dalam hadis Ibnu Al-Lutbiyah. Kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala ayat 164 menceritakan kepada kita, mannallahu 'alal mu'minin. Allah Taala telah beri nikmat yang besar kepada kita sebab Allah bangkit Rasul dari kalangan kita, dari kalangan manusia, khususnya bagi orang Arab, Rasul yang dilantik dari kalangan mereka. Pada masa itu dari kalangan anak beranak dia sendiri, anak beranak Quraisy. Tapi malang nasib, kata orang, bukan salah ibu mengandung, tapi salah malangnya nasib. Anak beranak Nabi duduk di negeri sekampung dengan Nabi SAW, tapi tidak mendapat hidayah. Allahumma hdi qulubana, ya Allah, hidayahkanlah hati kami untuk menerima kebenaran, untuk menerima semua ajaran yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW yang kita sebut ajaran sunnah. Kerana itulah di antara lorong-lorong yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan aman kita di akhirat, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, ayat kita akan mula baca satu-satu ayat lah. Satu ayat. Anda baca satu ayat, kita pergi kepada terjemahan dan kita cari penjelasan kata. Habis semua ayat baru kita pergi kepada mencari makna secara umum dan juga huraian kait yang berkaitan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita. Allah cerahkan hati kita, lapangkan dada kita untuk memahami ayat-ayat Allah dalam semua siri yang kita belajar, yang kita baca ini, biiznillahi azza wa jalla. Bagi para pelajar yang ada tafsir Aisarut Tafasir yang saya pegang ini, seperti di belakang saya tu, muka surat 244, muka surat 244, jilid yang kedua. Jilid yang kedua, muka surat 244. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ayat 161. Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat. Tak mungkin seorang Nabi dikatakan menjadi pengkhianat. Allah yang pilih dia, bukan ad hoc jawatan kuasa kampung yang undi dia, tidak. Kalau orang yang kita undi, boleh jadi waktu kita pilih itu kita nampak baik. Akhir sekali dia lompat, dia lari, kita kata itu manusia.
Ataupun kita tak ada pilihan, tak ada calon pun dalam kampung kita ni, kita lantiklah dia. Nabi dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin berlaku sedemikian. Tak mungkin berlaku sedemikian. Barang siapa yang khianat dalam urusan rampasan perang, para pelajar yang ada kitab tulis dia punya istilah harta rampasan perang ni, nama dia ghanimah. Apa nama dia? Ghanimah. Gha, nun, ya, mim tak. Ghanimah. Itu harta rampasan perang, ghanimah. Siapa dia ambil khianat dalam urusan harta rampasan perang, orang belum bagi lagi, dia dah ambil dah. Dia dah guna, dia sembunyi untuk dia. Maka pada hari kiamat, ia datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Dia akan pikul barang itu. Dan insyaAllah dalam tafsir nanti kita akan baca hadis yang demikian. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Mana balasan yang sesuai dengan dia, sedang mereka tidak diunaya sedikit pun, tidak ada sebarang pengunayaan. Jadi para peserta sekalian, kita pergi kepada apa? Pergi kepada penjelasan kata ayyagulla. Dalam kitab saya ni tak ada titik ya tu, letak titik 2. Nanti nak baca apa ni Ayyagulla. Ada titik, tak ada titik 2. Mengambil harta ghanimah rampasan perang secara sembunyi-sembunyi. Ghulul dia panggil. Al-ghalu dan al-ghulul. Dia kata al-ghallu wal-ghulul bermakna as-sariqah. Maknanya mencurian. Curi harta rampasan perang sebelum dibahagikan. Maka ini cukup bahaya. Sebab orang tak bagi lagi, awak ambil dah. Tolong kumpul tak apa, jangan ambil. Jangan ambil. Itu yang bahayanya, ambil. Summa tuwaffa, setiap diri diberi balasan tentang apa yang diperbuatnya di dunia secara sempurna pada hari kiamat. Allahu Akbar. Allah masturna ya Rabb. Kita minta Allah Ta'ala lah maafkan kita, sembunyikan dosa-dosa kita, supaya kita tidak dibalas ataupun dimalukan di akhirat nanti di hadapan keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Atas dunia ni orang ingat kita baik, tapi di akhirat yauma tublas sarair, pada hari didahkan rahsia, orang akan tahu, Allah, kalau aku tahu atas dunia ni ustaz ni lagu ni, Pak Haji lagu ni, Allah, aku tak akan ikut dia. Tapi apa boleh buat? Pendedahan tu akan berlaku kecuali orang yang tak sembunyikan rahsia. Karena itulah kita perlu taubat atas dunia ni awal-awal lagi. Kita minta Allah maafkan, Allah hapuskan kesalahan kita. Baiklah. Itu ayat 161. Kita pindah ke ayat 162. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah. كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Apakah orang yang mengikuti keredaan Allah, ittaba'a ridwanallah, mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah? Tak akan sama, mana boleh sama. Tak sama. Sama dan tempatnya adalah neraka Jahannam, wal'iyazubillah. Tempat orang yang membawa kemurkaan tadi. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tengok penjelasan kata ridwanallah. Yang dimaksudkan dengan keredaan Allah adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mendapat keredaan Allah, seperti iman yang jitu, tauhid yang murni kepada Allah semata-mata, jujur dan berjihad. Itu dia panggil orang yang mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Orang yang mencari keredaan Allah, inilah dia punya sikap, inilah yang dia punya
perangai. Bisa khatim min Allah. Bisa khatim min Allah. Mana bisa khatim min Allah? Kemurkaan Allah yang besar bagi orang-orang yang menentang perintah Allah dan yang menyakiti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat yang ke-163. Hum darajatun indallah. Wallahu basirum bima ya'malun. Kedudukan mereka yang bertingkat-tingkat di sisi Allah Ta'ala. Siapa dia? Orang yang mencari keredaan Allah Azza wa Jalla itu. Nah. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Tak usah duduk sibuklah kita ni. Ya, kita ni kadang-kadang macam tak percaya dengan malaikat. Semua kebaikan yang kita buat, kita nak tulis, nak tayang. Kita kata tak payah tayang lah. Allah Ta'ala dah lantik malaikat untuk menulis, untuk menghitung dan untuk menayang kembali. Mana juru rakam kita malaikat. Ayat 164. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sesungguhnya Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutuskan di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Jadi masa tu ayat ni Quraisy lah. Orang yang paling gembira terima pelantikan rasul sebab anak-anak dia yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ini dipanggil fungsi kerja Nabi, membaca ayat-ayat Allah. Itu membersihkan jiwa mereka, tazkiyatun nafsi. Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Quran, dan Al-Hikmah, yakni Sunnah. Nah, tuan-tuan tanda, Al-Hikmah, yakni Sunnah. Sunnah itu dikira hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka puak Quraisy jahiliyah adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Apa tak ada jahiliyah. Puak itu digelar dengan nama zaman jahiliyah. Mana zaman tak tahu gapo. Batu kayu disembah belaka. Berkelahi sama dia tak habis-habis. Jadi orang panggil tak cerdik lah. Penjelasan kata manna. Apa makna manna? Manna memberikan nikmat dan anugerah. Mana manna Allah beri nikmat dan anugerah. Rasulan min anfusihim, seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Jadi golongan mereka itu ialah Arab, Quraisy, ataupun bagi kita kat manusia, bukan jin, bukan malaikat. Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, apa makna yuzakkihim? Membersihkan jiwa mereka dengan membimbing kepada amal-amal yang soleh. Itu dipanggil tazkiyatun nafsi, makna bersih jiwa. Bersih budi pekerti yang mulia dan akhlak yang luhur. Al-hikmah yang dimaksudkan adalah segala ucapan yang baik yang bermanfaat untuk selamanya. Salah satu daripadanya iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita ikut sunnah, itu nama dia ikut yang bermanfaat. Baik para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kita nak pindah pula kepada tafsir ayat. Dia panggil makna al-ayah. Makna al-ayat. Apa dia makna dia? Al-ghal wal-ghulul. Tengok. Al-ghalla wal-ghulul. Apa benda al-ghalla wal-ghulul? Al-ghulu dan al-ghal semuanya memiliki makna yang sama, iaitu mengambil sesuatu dari harta rampasan perang
sebelum dibahagikan. Ini dia panggil ghulul. Maknanya kita pergi perang, lepas tu kita ambil harta sebelum dibahagikan. Ini cukup berbahaya dalam Islam. Iaitu mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagi. Pembicaraan pada ayat ini masih erat hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya yang membincangkan tentang Ghazwat Uhud. Kita ni masih lagi dalam Uhud, tak habis-habis lagi. Walaupun dalam Uhud ni tak banyak ghanimah, ya ghanimah banyak dalam perang Badar baru ni. Dan yang paling banyak lagi dalam Khaybar. InsyaAllah dalam hadis Khaybar ni kita tengok. Pada ayat 161 ni, ayat 161 kita baca ni. Apa dia ayat? Wa ma kana linabiyyin an yaghulla. Allah SWT menafikan adanya perilaku ghulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibahagi dari para nabi. Nabi tak akan buat. Perangai lagu ni perangai puak-puak hak uduh perangai ni bukan hak nabi. Ini perangai orang yang ketagih harta. Kerana itu haram hukumnya bagi para pengikut nabi melakukan ghulul yang tersebut. Jadi nabi tak ambil, para pengikut nabi juga jangan ambil. Nabi tak ambil, para pengikut nabi juga jangan cuba-cuba nak ambil. Kalau ambil juga apa jadi? Kamu akan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan satu amaran yang cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Kenapa tak bahayanya? Apa makna yaghul? Kerana itu di antara qiraat sab'ah. Ada yang baca yughallu. Dia panggil qiraat sab'ah, maknanya qiraat mutawatirah yang boleh baca dalam solat. Itu dia panggil qiraat sab'ah. Orang belajar, dia panggil qiraat 7. Qiraat 7 tu. Itu kena belajar. Kalau tak belajar jangan dibaca. Haram kita baca kalau kita tak pandai. Ini Quran bukan boleh main-main. Bukan boleh buat lagu ikut suka hati je, jangan. Jadi ayat ini kerana itu di antara qiraat 7 kata yughallu dibaca dengan bi dhammil ya wa fathil ghain. Yughallu dengan huruf ya didammahkan dan huruf ghain difathahkan, yang berarti bahawa perbuatan ghulul itu dilakukan oleh para pengikut Nabi tanpa izinnya. Ada orang ambil tapi Nabi tak izin. Satu Nabi tak izin, satu lagi memang dia tak minta pun. Kalau minta lain lah. Dia tengok dia berkenan, rasa minat, ambil simpan senyap-senyap. Inilah makna dari firman Allah Ta'ala, tidak mungkin seorang Nabi khianat dalam urusan harta rampasan perang. Mari kita tengok baca di bawah. Yughallu dengan huruf ya yang dipatah adalah qiraat bacaan menurut Imam Hafaz. Fathal ya qiraat yughall. Wahya raddun ala. Dan ayat ini merupakan bantahan ke atas orang-orang yang mengira bahawa seorang Nabi boleh secara bebas mengambil sesuatu dari harta ghanimah. Mana ada orang kata Nabi tak apa, dia bebas. Dia nak ambil banyak mana, nak ambil banyak mana, nak kaut banyak mana, boleh je. Tapi ayat ini tolak. Konon-kononnya Nabi bebas mengambil sesuatu dari ghanimah sebelum dibahagi. Kerana itu Allah Ta'ala memberitahukan bahawa tidak mungkin seorang Nabi melakukan ghulul, kerana Allah memang menjaga mereka dari perbuatan tercela itu. Tak mungkinlah. Sementara qiraat yang mendomahkan huruf ya, yughal, berasal dari Imam Nafi', dan qiraatnya itu berarti mengharamkan secara tegas kepada para pengikut Nabi melakukan ghulul. Yaghul, yughal. Baiklah, itu bacaan dan maknanya sekali. Jadi alhamdulillah tidak berlakulah bagi Nabi perbuatan yang buruk itu Allah Taala nafikan. La yaghul.
Allah tak, Nabi tidak akan buat benda yang macam tu. Wa ma kana linabiyyin ay yaghulla. Tak buat. Nah, tak usah duduk buat spekulasi andaian lah. Andai apa, spekulasi apa, tak payah. Baik, mari kita naik atas balik. Dia biasalah kita bila kita baca kita asar, kemudian ada nota kaki bawah, jadi pasal lagi turun naik. Ini dia panggil ilmu belajar nota kaki. Ya, nota kaki. Ana kalau hok nota kaki ana okey je. Yang ana tak suka nota ujung. Oh, susah. Huruf contohnya nombor sini 10, nota kaki, nota ujung duduk ni. Di muka surat berapa belakang tu. Jadi susah kita kena belek-belek. Buat nota kaki lah senang. Lebih-lebih lagi kalau ilmu kuliah macam ni. Nah, kalau makalah umum gitu okey lah kot. Kalau dia ilmu kuliah macam ni, kita nak tunjuk orang ramai, orang kampung, dia duk cari sana cari sini, akhir kali orang panggil hilang dalam celah-celah mencari muka surat je. Baiklah. Selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan ganjaran orang yang melakukan ghulul itu dengan firman-Nya. Allah Ta'ala bagi amaran, siapa dia buat perangai buruk ni, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Allahu Akbar. Sesiapa yang khianat dalam urusan harta rampasan perang itu, dia ambil juga, senyap-senyap, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dengan pembalasan yang setimpal, pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak terunayang. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ambillah kamu cari pasal lah. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahawa orang yang mengambil sesuatu dari harta rampasan perang itu, ia akan membawanya pada hari kiamat. Hari kiamat nanti dia akan pikul barangnya dicuri itu. Bahkan andainya ia mengambil seekor lembu, bertebunglah lembu atas kepala dia, bom duk pikul di akhirat. Atau kambing, dia bawa kambing. Ia akan membawanya sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kita baca hadis ini baru menarik. Nabi kata apa? Hadis rawahu Muslim. La alfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Tengok hadis bawah tu. Nota 257. Dalam kitab hadis Sahih Muslim disebutkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, pada satu hari baginda Nabi SAW berdiri berpidato pada kami. Mana qama fina Rasulullah zata yaumin. Fazakara al-ghulul. Jadi Nabi kita berkhutbah, di antara isinya lalu baginda menyebut tentang perbuatan ghulul. Bukan sekat sebut, fa'azzamahu wa'azzama amrahu. Maka baginda membesar-besarkan isu permasalahan yang berkait dengannya. Nabi kata ni masalah besar. Berat siapa dia curi harta rampasan ini. Baru maka bagi hadis Nabi kata, la alfiyanna ahadukum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Jangan sampai aku mendapati salah seorang dari kamu. Tengok, Nabi bagi amaran peringatan. Pada hari akhirat kelak, ia datang dengan menggalah seekor unta di lehernya dengan suara ringitkannya. Kek bunyi suara unta. Kemudian dia minta tolong, ya Rasulullah a'inni fa aqulu la amliku laka syai'a qad ablaghtuka. Ya Rasulullah, tolong saya Rasulullah, saya pergi berperang dengan Nabi kan. Kita bukan munafik, kita perang sungguh. Tapi saya terambil unta ni. Dalam riwayat ni Tuhan Nabi kita sebut belaka. Mula-mula disebut apa ni, ala raqati ba'ir. Kemudian Nabi sebut unta, faras, kuda. Kemudian Nabi kita sebut kambing. Kemudian Nabi kita sebut apa ni, macam-macam lah. Yang pentingnya dia pikul benda yang dia curi tadi.
Mari minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqul la amliku laka syai'a, aku tak nak buat apa. Qad ablaghtuka, aku telah pun menyampaikan kepada kamu. Hadis ini sahih, dikeluar oleh Imam Muslim. Jadi tengok ni, bagus juga. Penterjemah ni kata, kemudian Rasulullah menyebut juga kuda, kambing, hayawan lain, sehinggalah lembaran papan tulis. Maknanya lauhah. Papan tulis pun dia masuk juga. Siapa dia ambil, dia kena bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita bimbang. Ini yang kita takut para jemaah sekalian. Kita duk ambil harta gulul. Kita duk ingat boleh buat makan. Boleh buat balik. Rupanya itu adalah merupakan bala besar yang akan menimpa kita. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah daripada perkara yang sangat buruk ini. Jadi itu satu hadis. Hadis tentang bahayanya sifat al-ghulul. Allahu Akbar. Kemudian, apa lagi dia punya huraian tadi? Ayat 257. Kemudian Allah SWT akan membuat perhitungan terhadap perbuatan ghulul ini. Sebagaimana juga perbuatan yang lain. Jadi hak amalan lain pun Tuhan kira, tapi hak ghulul ni khas dibawa hayawan itu sendiri. Dia buat benda yang kamu curi, buat lagi itu sendiri. Lalu Allah memberi balasan ke atasnya, wal'iyazubillah. Setiap diri akan mendapat balasan ke atas perbuatannya yang baik ataupun yang buruk. Dan tidak ada seorang akan dizalimi sedikit pun, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak perlu berbuat zalim. Demikianlah kandungan ayat 161. Ayat 161 tamat. Jadi Allah Taala dengan penuh keadilannya, dengan penuh kasih sayangnya, dengan penuh rahmatnya, telah menjaga hamba-hambanya yang beriman, ataupun semua hambanya diadili dengan seadil-adilnya. Ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami daripada hisab yang berat-berat pada hari kiamat. Baiklah. Adapun pada ayat 162, kita pindah pada ayat 162. Allah Ta'ala menafikan bahawa yang fi ta'ala antakuna halal muttabi'. Allah menafikan keadaan orang yang mengikut keredaan Allah Azza wa Jalla. Kita buat apa yang Tuhan redha dengan beriman kepada Allah dan taat kepadanya setaat-taatnya, dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Jadi lengkaplah kita ni dua ya. Buat hak taat, yang satu yang disuruh, tinggal yang dilarang. Bahawa keadaan orang itu, orang yang taat, tidak akan sama dengan orang yang mengikuti kemurkaan Allah. Mana nak sama? Orang taat dengan orang durhaka tak akan sama. Yang mendustakannya lagi tak sama. Dan mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta berbuat derhaka kepada Allah dengan meninggalkan kewajipan dan melanggar larangannya, sehingga mereka Jahannam, sehingga neraka Jahannam akan menjadi tempat tinggal mereka. Na'udzubillahi minal khuzlan. Dan neraka Jahannam merupakan tempat kembali yang terburuk. Inilah makna firman Allah Ta'ala, afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bi sakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah orang yang mengikuti keredaan Allah Ta'ala, yang ikut apa yang diredai oleh Allah, sama dengan orang yang kembali bertemu Allah dengan kemurkaan yang besar dari Allah? Sudah tentu tempatnya adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi itu Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang siapa? Tentang orang yang buruk perangai. Orang yang lawan Allah, lawan Rasul, maka neraka Jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa masing-masing mereka, baik yang masuk kelompok keredaan Allah ataupun kelompok kemurkaan Allah, memiliki darjat. Tengok ni. Tengok dalam nota 258 di bawah. Para penghuni neraka juga mempunyai tingkatan, dia panggil darjat. Ada level juga dia, yang berbeza-beza.
Sebagaimana para penghuni syurga memiliki darjat yang berbeza-beza di syurga, tetapi dalam bahasa Arab kata darajat digunakan untuk tingkatan yang meninggi ke atas. Tangga. Kalau kita kata daraj, dengan mana tangga. Tangga tu kalau orang di bahasa Arab dia panggil daraj. Setengah orang panggil sulam, setengah kata daraj. Jadi semua tu tangga belaka. Tangga tempat naik lah kata. Digunakan untuk tingkat, sedangkan yang tingkatan yang menurun digunakan darakat. Jadi kalau tangga darajat, darajat naik atas. Darakat turun bawah. Ini kita nak darajat yang tinggi, kita tak mau darakat ke asfali minan nar wal iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Taala daripada penyakit yang buruk yang tak molek ni. Allahu akbar. Baiklah para pencinta ilmu sekalian. Allah Taala nyatakan pula. Jadi setiap kelompok itu berbeza-beza. Orang baik, orang ahli syurga juga berbeza. Allah. Syurga kita ni ada berapa lama? Nah, Nabi SAW beritahu, kalau kamu nak minta syurga, mintalah syurga Al-Firdausil A'la minal Jannah. Sebab syurga Firdaus yang tertinggi sekali di bawah aras. Allahu Akbar. Jadi kita waktu nak minta lah yang tinggi-tinggi. Tak apa kita minta. Setengah orang ni Allah minta Firdaus nah. Minta syurga debek-debek apa okey lah. Mana debek-debek ni bahasa Kelantan. Kau yang koman sekali pun tak apa dah syurga. Jangan. Rahmat Allah Ta'ala luas. Allah nak bagi kepada kita yang mana kita tahu. Jadi kita minta. Kita minta yang tertinggi. Minta yang baik-baik. Jangan duduk malas. Jangan duduk main. Orang panggil. Alah. Ikut Tuhan lah. Nak bagi mana-mana. Nah, itu kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Kita minta. Tapi jangan melampau lah. Dalam doa ni jangan melampau lebih-lebih. Dia panggil tidak fid doa. Kalau kita minta Allahumma rzuqni al-firdaus al-a'la minal jannah, tak apa. Tak ada masalah sebab nama dia tinggi syurga Firdaus. Tapi yang salahnya kalau kita orang panggil melampau. Contohnya, dia panggil tidak fid doa. Ya Allah, berilah pada aku syurga yang ada 1000 bilik. Bidadarinya sekian-sekian. Warna baju dia semua pink belaka. Nah, warna perhiasan kapek dia warna sikit. Ini mengarut nama dia lagu tu. Itu dia panggil tidak fid doa. Tak boleh lah. Kita minta syurga, minta syurga. Baik. Jadi syurga berbeza-beza. Ada orang tinggi syurga. Ada orang yang duduk bawah ya syurga. Tapi yang pentingnya permohonan kita yang pertama sekali kita nak masuk syurga. Tak nak neraka. Itu tapak permohonan kita. Baik, kemudian bila masuk syurga kita nak yang tinggi lah pula. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala layakkan kita, saya dan para pencinta ilmu sekalian di alam maya ni dan juga di alam nyata akan layak untuk menerima anugerah yang besar, iaitulah syurga yang dijanjikan uiddatil muttaqin, yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami orang yang bertakwa. Waj'alna min ibadikas salihin. Dan jadikan kami hamba-Mu yang saleh. Waj'alna min ahlil jannah. Jadikan kami ini para penghuni syurga. Ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Ini penting. Ini gaya Quran, gaya Nabi. Serta bila dia baca ayat-ayat tentang rahmat, tentang syurga, Nabi minta. Bila kita baca ayat tentang neraka pula, kita kata, na'udzubillah minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada perkara yang buruk-buruk yang tadi. Jangan dimalah lah, minta je, jangan tak minta. Kita ni Allah Ta'ala murka kalau kita tak minta. Manusia kalau banyak minta, dimurkai. Tulis itu. Minta banyak dengan manusia akan dimarahi. Tapi tak minta dengan Allah, kita pula akan dimurkai. Jadi kena minta. Dia panggil orang yang sombong. Orang yang tak minta ni dianggap sebagai orang yang sombong. Baik, nanti jadi tajuk doa pula kita ni. Kita pergi kepada ayat kita, belum habis lagi. Semua tu berbeza-beza. Allah kata, hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Jadi yang darajat atas, darakat bawah. Ini boleh satu ilmu dah. Kalau kata darajat naik ke atas, kalau kata darakat bagaimana? Turun bawah.
Jadi kita nak darajat, kita tak nak darakat. Darakat berat kita. Allahu Akbar. Baiklah. Mari kita pergi kepada ayat kita ni. Maka hal itu menunjukkan keadilan Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Habislah kita. Itu dia panggil darajat. Darajat dengan darakat. Sedangkan ayat 163, ayat 163 pula, berisi penjelasan tentang anugerah Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dari bangsa Arab. 163, 164 tu. Ayat 64 dah laqad manna Allah kan. Ayat yang terakhir yang kita baca ni 164. Dia kadang-kadang cetak ni begitulah, selu-selu. Tulis 164. Baikilah ada kitab tu. Yang tak ada kitab tak payah baiki. Nak baiki apa kitab pun tak ada. Baik. Amma al-ayah al-akhirah. Berisi penjelasan tentang anugerah Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dari bangsa Arab berupa diutusnya kepada seorang Rasul dari kalangan mereka. Maknanya anak beranak dia Arab juga. Itu dia panggil diutuskan dari kalangan mereka. Rasul ini kerja dia apa? Yang pertama membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka sehingga mereka beriman dan mencapai kesempurnaan iman. Satu. Mungkin timbul soalan. Ustaz kata Nabi tak membaca. Dia panggil An-Nabiyul Al-Ummi. Ingat tak? Kita bincang mengenai An-Nabiyul Ummi. Mana Nabi yang tak membaca. Macam mana silap kita baca? Baca ni bukan semesti baca di kertas. Macam kita kata, saya nak membaca. Saya nak baca Quran sekarang ni. Tapi saya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu baca. Jadi jangan salah faham. Setengah orang kata, sekali cakap Nabi tak boleh baca. Sekali kata boleh baca. Macam mana? Maksud dianya membaca tanpa kertas. Baca apa yang ada dalam dada Nabi, dalam hafalan baginda Nabi SAW. Itu baca. Membaca satu. Yang kedua, tulis. Ia mensucikan jiwa mereka. Dia panggil tazkiyah. Tazkiyah ni mana mensucikan jiwa mereka dari bahaya syirik dan kegelapan kekafiran melalui hidayah petunjuk yang dibawa. Ia menyuruh mereka ke jalan Allah dengan beriman dan melaksanakan amal soleh. Itu kerja Nabi. Baca. Yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allim. Yang ketiga, Nabi kita mengajar kepada mereka. Tulis, ini nombor 3 ni. Nombor 3. Dan Nabi mengajar kepada mereka Al-Quran yang berisi undang-undang syariat, hidayah, dan tulis. Yang keempat, Al-Hikmah. Nombor 4, hikmah. Apa dia hikmah? Iaitulah memahami rahsia-rahsia yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Jadi ada ulama kata, hikmah iaitulah Sunnah. Sebab dia kembar sekali. Al-Kitab wa yu'allimul kitab wal hikmah. Jadi kitab itu Quran, hikmah itu hadis. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ahli hikmah. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang mendapat hikmah. Orang yang memahami hikmah, yakni memahami Al-Quran, memahami Al-Kitab was Sunnah. Nikmat besar ini begitu jelas bagi sesiapa pun yang mengingat keadaan bangsa Arab pada zaman jahiliah. Jadi alat jahiliah itu lemah, tak bermaya sebelum kedatangan Nabi SAW kepada mereka. Demikianlah makna yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tengok dia kata apa ni. Sesungguhnya telah memberi kurnia, Allah Ta'ala telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman. Manna, apa nama manna?
Tengok nota di bawah. Manna, manna, mana ini mengandungi arti memberikan anugerah. Mana Tuhan bagi anugerah kepada orang-orang yang beriman dengan diutusnya seorang Rasul kepada mereka, dan bukan mana yang memiliki arti tercela. Tuan-tuan yang ada kertas tulis kat depan tu. Allah Ta'ala sebut yutbi'una mannan wala azza. Kan dalam hadis alladzina yunfiqun summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azza. Manna di sini dengan makna minnah, anugerah. Kalau ayat infak, Allah kata jangan menyakiti orang yang kamu sedekah itu dengan manna, itu makna mengungkit. Mengungkit itu bahaya. Yakni menghitung-hitung dan mengungkit-ungkit pemberian. Satu lagi, waktu kita tadabbur cerita Nabi Musa AS sesak di padang pasir Sinai, di Taif, dia kata apa? Manna wassalwa. Manna itu nama getah, macam madu gitu. Jadi semua makna lain-lain lah. Maksud manna di sini iaitulah anugerah Allah Azza wa Jalla. Sekalipun Allah Ta'ala sangat berhak untuk mengungkit-ungkit nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada hamba-Nya. Boleh ya Tuhan nak ungkit, tapi ayatnya bukan mengungkit. Ayat ini menyebut tentang anugerah dan nikmat yang diberikan kepada kita. Kita kata Alhamdulillah. Baik. Kemudian Allah kata apa? Rasulam min anfusihim. Rasulam iaitulah mengutus antara mereka seorang rasul dari kalangan golongan mereka sendiri. Siapa dia? Tengok. Nota 260. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa ayat ini secara spesifik, secara khas dituju kepada bangsa Arab. Hal ini boleh dipahami daripada kata-kata min anfusihim, daripada bangsa mereka. Yang berarti dari suatu suku dan bangsa mereka, iaitulah bangsa Arab. Sebahagian ulama ahli tafsir memahami kalimah tersebut secara umum, yakni semua orang yang beriman dari seluruh umat manusia, sebab Rasul berasal dari bangsa manusia seperti mereka. Jadi min anfusihim, sama ada kita kata spesifik untuk Arab, ataupun min anfusihim dari bangsa manusia, dari jenis manusia, bukan dari jin, bukan dari malaikat. Itu maksud manna min anfusihim. Abilah kita. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka lah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bahawa puak-puak kafir sesat, bila Nabi mari bawa hidayah, ada yang terima, ada yang lari. Kita kata rugilah mereka. Baik, tamaklah perbincangan ringkas kita kepada ayat yang kita baca pada siri ini. Sekarang kita berpindah kepada mencari pelajaran ataupun hidayatul ayat, petunjuk ayat yang dapat diambil dari ayat 161-164 ini. Yang pertama, pelajaran mengenai haramnya ghulul, mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibahagikan. Ini bahaya ni dia panggil. Dan perbuatan ini termasuk dalam dosa besar. Saya nak ambil nota kaki dia tu penting. Nota kaki yang dia bincang ni agak penting. InsyaAllah kita cuba bincangkan. Apa dia? Peristiwa yang terjadi menjadi bukti ini adalah ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat dia pergi perang Khaybar. Tak seronok lah. Tak. Kalau saya tak cerita penuh peristiwa ini. Sebab tuan-tuan nak dengar cerita, masyarakat kita ni dia suka cerita. Kata di sahabat, tanda cerita ni sahih ni. Dalam Muslim ada, dalam Bukhari pun ada. Abu Hurairah dia menceritakan, nak sapa ke hadis ni lah, hadis walladhi nafsi biyadin. Kita kena ambil dulu dia punya kronologi supaya tuan-tuan terasa betapa bahayanya perbuatan ini. InsyaAllah.
Abu Hurairah menceritakan bahawa kami pergi ke Khaybar. Iftatahna Khaybar. Khaybar ni tuan-tuan ingat berlaku pada tahun yang ke-7. Selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Nabi kita pergi ke Khaybar. Fafatahallahu alaina. Allah Ta'ala beri kemenangan pada Islam. Yahudi Huyai bin Akhtab lari. Tapi dalam peperangan ini kami tak dapat harta emas dan juga perak. Sebab pokok Yahudi dia sembunyi benda tu. Dia bawa lari. Ghanimnal mata' wa ta'am wa thiyab. Yang kami dapat tawanannya barang-barang, makanan-makanan dan pakaian. Kalau kita dapat tawan hak ni. Sebab Khaybar ni pokok-pokok. Dia panggil kawasan tanaman. Kawasan apa ni pertanian. Pokok kurma banyak. Bakal ni. Summa mantalaqna ma'a Rasulullah ila summa antalaqna ila Wadil Qura. Mana lepas Khaybar kita pergi ke Wadil Qura. Wadil Qura ni atas lagi. Atas nak pergi ke orang duduk Waira sekarang ni dia panggil Madain Saleh. Madain Saleh. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu. Jadi Nabi kita ni ada hamba dia. Hamba dia nama dia Mid'am. Dalam riwayat Bukhari kata nama dia Mid'am. Nama Abdul lahu. Dalam Muslim dia tak sebut. Mid'am ni orang bagi hadiah ke Nabi, Nabi bawa dia. Ketika dia sedang menurunkan barang Nabi atas kenderaan, izja'u sahmun a'ir. Tiba-tiba datang panah yang tak tahu dari mana. Saub. Kena ke Mid'am. Mati. Hamba ni. Faqala nas, orang ramai mula bercakap. Hani'an lahu syahadah. Hani'an lahu syahadah. Tahniahlah Mid'am. Kamu mati syahid. Tuan-tuan tanda dulu cerita. Lepas ni kita ulas tajuk ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal. Nabi kata kalla, atau periwayat kata kalla. Nabi kata tidak. Hai. Kejut sahabat-sahabat. Lah. Ya Rasulullah, dia mati. Kita dalam peperangan. Dia kena panah, kena tembak dengan panah, mati. Tak mati syahid lagi. Kenapa? Jadi sahabat-sahabat mula panik, mula tertanya-tanya, kenapa pula tak mati? Tak mati syahid. Mati tu matilah. Nabi kata wallazi nafsi biyadihi. Dengan Nabi kita bersumpah. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Inna syamlata allati asaba yawma Khaybar minal maghanim lam tusibhal maqasim. Allahu akbar. Saudaralah. Sudah. Kain syamlah tu kain. Kain hok dia ambil dalam peperangan Khaybar yang belum dibahagi tu dia ambil pakai. Inna syamlata lataltahibu alaihi naran. Jadi api, nyala api kain tu. Fafazi anas, sahabat-sahabat semua takut belaka, ya Rasulullah. Sudah dah. Saya hari tu tali kasut putus saya ambil di Khaybar, saya ambil buat ikat tali, buat kasut. Semua pergi bawa tali kasut hantar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini tali yang saya ambil. Ini barulah sahabat-sahabat takut. Nabi kata apa? Syirakum min nar au syirakan min nar. Siapa ambil satu tali dari neraka, dua tali daripada neraka. Hadzal hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim. Jadi bahayanya para jemaah sekalian. Kita hari ini kita ambil harta orang mudah-mudah. Ambil harta harta orang awam. Jangan main-main mudah-mudah. Tak takut kita. Sebab itulah kita rasa hari ini perlu sangat kita buat muhasabah. Sekarang ni tak ada ghanimah. Tapi yang ada sehari dua ni, dengar ni. Yang ada sehari dua ni, iaitulah harta-harta melalui NGO ni. Ada NGO katanya sampai berpuluh juta harta yang orang derma ke Palestin telah ditahan oleh SPRM. Apa sebab?
Ini harta orang ramai. Harta, apalagi kalau harta nak hantar ke Palestin, ke Gaza, ke tempat yang begitu dahsyat, tiba-tiba kita ambil peratus yang tinggi, ataupun kita selewengkan, Allahul Musta'an. Sebab itulah para sahabat-sahabat kita dalam NGO, apa saja NGO yang kita ada hari ini, saya tak namakanlah NGO sebab semua kita NGO. Saya pun ada NGO, tuan-tuan pun ada NGO, marilah kita ambil perhatian betul-betul supaya kita tidak salah gunakan. Sekarang ni orang timbul isu NGO ni ambil banyak peratus. Ada yang ambil sampai 40%. Ada yang ambil sampai 25%. Ada yang ambil 2% je pengurusan. Jadi para ulama mengatakan kalaulah nak ambil yang betul-betul pengurusan saja, insya-Allah lepas. Tapi kalau kita ambil untuk benda lain, sedangkan orang derma tu untuk benda lain, kita ambil untuk buat benda lain, ataupun ambil pengurusan lebih daripada itu. Baru ni ada satu NGO, dia kata dia ambil, Allah, berapa peratus ambil? Banyaklah. Kita kata saudara 15% ke apa? Banyak ni. Kalau kita pungut derma malam di masjid, contoh kita pergi masjid, kita ceramah Palestin, kita bagi tahu tuan-tuan, daripada tuan-tuan derma malam ni, kalau saya dapat 10,000, 1,500 saya nak ambil untuk NGO saya, untuk pentadbiran saya. Tuan-tuan bagi tak bagi? Kalau tu orang yang kata bagi, boleh ambil. Kalau kata tak bagi, sukar untuk kita nak pertahankan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ni harta ghulul. Ghulul ni harta ghanimah. Tapi jangan juga kita buat ghanimah kepada harta-harta yang diberi oleh masyarakat, orang awam kepada kita, di atas dasar kepercayaan mereka kepada kita, kita buat seleweng, bawa sana, letak sini. Kita kata ini satu perkara yang kita perlu muhasabah. Mudah-mudahan dengan kita belajar ayat ini, pengendali badan-badan kebajikan, yang saya bimbang sekali, kebajikan yang berkait dengan anak yatim. Allahu Akbar. Ini yang Palestin ni. Berat ni. Orang sedang perang, orang sedang memerlukan bantuan, harta ni juga harta yang akan disampaikan kepada anak yatim, tiba-tiba kita ambil peratus yang gitu banyak, atau kita selewengkan, kita kata di mana kita nak jawab depan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baik, itu yang pertama. Isu yang kedua, tengok, annal ghulul yamna min itlaqis syahadah. Harta yang diambil itu menyebabkan orang ni tak dapat title syahadah. Jadi hari ni kita mudah sangat nak bagi title syahid pada orang. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan. Tengok orang ni kat syahid, orang tu syahid, orang ni syahid. Nah, kalau tengok orang mati baik sikit, orang ni ahli syurga, ahli syurga. Jangan mudah-mudah nak mensyurgakan orang, jangan mudah nak. Tengok ni, sahabat-sahabat nampak zahirnya bid'am, beres je. Tapi Nabi yang Allah dapat wahyu daripada Allah, Nabi kata kalla. Nabi kata bal. Dia tak masuk syurga lagi. Dia bukan syahid. Dia sedang dibakar dengan kain yang diambil di Khaybar tanpa izin. Jadi kerana itulah para jemaah sekalian, jangan mudah-mudah kita percaya dengan tulisan-tulisan netizen yang duk mensyurgakan orang atau menerakakan orang. Dua-dua adalah satu perkara yang cukup menarik. Baik, saya nak habiskan faedah kita. Itu baru faedah yang keberapa baru? Baru yang pertama. Kita pergi pada yang kedua pula. Ini termasuk dalam dosa besar. Tengok dosa besar, apa dia dosa besar ni? Tengok nota di bawah. Dosa besar tu apa pula? Kitab kita ni dia banyak nota hari ni. Dia kata wa innahu kana min kaba'ir dzunub, termasuk dalam dosa besar. Tengok dalam kitab yang kata al-ijma'. Ijma' itu makna sepakat, para ulama kata. Terdapat ijma', maknanya kesepakatan ulama yang menegaskan bahawa hukuman bagi orang yang mencuri dari harta rampasan perang yang belum dibahagi bukanlah potong tangan. Tak boleh potong tangan. Tetapi ia cukup hukuman ta'zir, hukuman yang ditentukan diserahkan kepada kebijaksanaan ketua tentera ataupun hakim tentang kesalahannya. Biasanya istilah ghulul dipakai untuk pencurian harta rampasan perang. Jadi asalnya begitu. Tetapi Rasulullah SAW juga menamakan hadiah. Ini lebih dekat. Ini kategori lain. Tadi NGO, yang ni kategori kita pegawai-pegawai yang ada gaji,
Pegawai kerajaan yang sudah ada gaji pergi ambil hadiah dengan orang kampung. Macam mana pula? Menamakan hadiah yang diterima oleh pejabat atau pegawai sebagai ghulul, ini di mana akan dipermalukan kelak di hari akhirat, hari kiamat, akibat menerima hadiah itu. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tulis hadis ini panjang. Ana baca kepada tuan-tuan supaya kita jelas. Daripada Abu Humid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Asad. Nabi kita lantik seorang laki-laki daripada Asad, dikenali dengan nama Ibnu Al-Lutbiyah. Tulis mana tu? Ibnu Al-Lutbiyah. Nabi lantik dia menjadi pegawai zakat. Pegawai sedekah, pegawai zakat. Dia pergi ambil zakat, muka dia baik, orang kampung ni baik. Dia bagi zakat, lepas tu dia bagi pula hadiah kepada Ibnu Lutbiyah. Jadi bila sampai di Madinah, maka dia asingkan. Dia kata, ini zakat, yang ni orang bagi hadiah ke saya. Tak tepi. Bila Nabi dengar, Nabi naik mimbar. Nabi naik mimbar lalu. Fahamidallahu wa asna alaih. Nabi kata apa? Ma balu amilin ab'asuhu. Apalah ada pegawai yang aku lantik. Oh, marah dia. Aku lantik ni. Fayaqul hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Yang ni untuk kerajaan, yang ni untuk diberi pada saya. Nabi kata afala qa'ada fi baiti abihi atau fi baiti ummi. Mu duduk rumah pakmu. Duduk rumah makmu. Tunggu siapa nak bagi hadiah padamu. Sudah. Marah Nabi ni. Ayat ni marah. Fawallazi. Maka Nabi kita bersumpah. Nabi kata apa? Fawallazi nafsu Muhammadin la yaghullu ahadukum minna syai'an. Tidak mengambil daripada hadiah-hadiah itu. Nabi namakan hadiah yang diambil oleh pegawai itu ghulul. Dalam hadis lain dipanggil hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diberi kepada pegawai-pegawai itu dianggap sebagai harta haram, harta ghulul. Maka Nabi kata apa? Tengoklah, dia datang hari kiamat esok, orang bagi hadiah kambing, kambing dia pikul atas tengkuk. Bagi hadiah unta. Summa rafa'a yadayhi hatta ra'ayna ufratai ibtai. Nabi kita angkat tangan begini sampai nampak putih bawah ketiak dia. Nabi kata, Allahumma hal ballaghtu. Allahumma hal ballaghtu. Aku dah sampaikan di atas mimbar. Nabi beritahu betapa bahayanya para jemaah sekalian ambil pegawai-pegawai kerajaan ambil hadiah. Yang ni anak tak putuskan. Anak tak putus, tapi kita sebagai pegawai kerajaan kena warak. Kalau orang nak bagi hadiah jangan ambil. Sebab apa? Sebab inilah jalan menjadi rasuah. At-tariq nak sampai kepada matlamat kita, iaitulah dengan bagi hadiah. Dia panggil rasuah ni. Wai. Nampak payah cik tu. Mari kita ajak makan sekali. Tajuk dia pergi rehlah sekali. Ana dengar cerita ada seorang orang pakcik ni, kontraktor. Dia pergi Mekah. Dia beli jam 5 buah ke berapa. Jam mahal-mahal Mekah tu. Orang tanya, buat apa beli jam molek ni? Tak apa, senang lah. Balik nanti. Mudahlah nak pergi jumpa dengan cik tu, cik ni. Pegawai datuk ni mudah kita pergi, kita holo hadiah. Jadi anak apa bergurau lah. Anak kata, kurang lagi tu. Kalau saya beli Mekah saja, habis. Awak celup dalam air zam-zam, bawa tawaf. Tu dia. Nah, nanti balik gitu, bagi kencik, fulan, cik, jam ni dah mahal beli kat Mekah. Saya celup dalam zam-zam, saya tawaf pula. Kalau cik tak lulus lagi, bahaya cik. Mana agak? Allah. Gurau tu gurau lah tuan-tuan. Tapi sentak juga pak cik tu. Salah kau ustaz. Rupanya dia tak tahu pun perbuatan dia tu salah. Kita kata salah lah. Salah ni jangan ada kurang SPRM je. Jadi dalam masalah ini, ana syorkan kepada para pelajar, para pegawai-pegawai, ambil pekeliling kerajaan. Apa yang boleh ambil, apa yang tak boleh diambil. Kalau tidak, kita takut kita ghulul, kita nama hadiah tapi sebenarnya rasuah. Nama hadiah, kalau tak ada rasuah pun, dia akan terlibat dengan benda yang haram.
maka ini cukup berbahaya kepada kita para jemaah sekalian. Baiklah, kita pergi kepada faedah yang kedua, mencari dan mengharap redha Allah hukumnya wajib. Begitu pula wajib menjauhi kemurkaannya, mencari redha Allah dengan beriman dan beramal saleh, dan menjauhi kemurkaan Allah dengan meninggalkan kesyirik, bid'ah, mungkar dan maksiat. 3. Islam merupakan nikmat terbesar bagi kaum muslimin. Kerana itu mereka wajib melaksanakan keislamannya dan komitmen dengan aturan hukum dan syariatnya. Yang keempat, penjelasan mengenai keutamaan ilmu yang berkait dengan Al-Quran dan Sunnah sangat besar. Kerana itulah kita kena belajar Quran, belajar Sunnah. Dua kembar siam ni tak boleh dipisahkan. Dua kembar siam ni jangan dipisahkan. Belajar Quran, belajar Sunnah. Dan semestinya kita akan belajar fiqh. Fiqh sebagai pelumat kepada dalil-dalil yang ada itu, insya-Allah. Baiklah, terima kasih kepada semua yang mencinta ilmu. Insya-Allah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, ayat 165 sehingga 168. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.